Selamat pagi Malaysia, kita bertemu lagi dalam channel saya, yaitu channel yang berbau berita dan juga isu-isu semasa yang ada pada masa kini. Sebelum Anda masuk ke dalam video saya, sila like dan share serta subscribe. Hello, berita terbaru. SPRM boleh siasat hakim namun tidak boleh tentukan kesalahan, kata pensyarah. Berita penuh, perbezaan pandangan yang dizahirkan Badan Kehakiman SPRM, Majlis Peguam Negara serta Menteri Undang-Undang berkaitan kes Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali boleh memberikan imej yang tidak baik terhadap kewibawaan pihak berkuasa negara dalam memastikan pemerintahan yang cekap, adil dan bersepadu, terutamanya dalam menghadapi cabaran rasuah dalam negara. Tidak dinafikan bahwa setiap pihak termasuklah badan kehakiman dan badan penguatkuasaan undang-undang seperti SPRM mempunyai peranan dan tanggung jawab tersendiri yang perlu dilaksanakan. Komunikasi yang baik antara badan amat penting agar wujud persefahaman yang positif terutamanya berkaitan dengan pelaksanaan bidang kuasa masing-masing. Persoalan berkaitan dengan pelanggaran kode etika hakim adalah di bawah bidang kuasa badan kehakiman dan sebagaimana yang termaktub dalam perkara 125-3 Pelembagaan Persekutuan. Namun, memandangkan laporan berkaitan pelanggaran itu melibatkan fakta berkaitan rasuah, maka langkah SPRM bertindak melaksanakan penyiasatan adalah sah menurut fakta SPRM dan tidak wajar dipertikaikan. Penyiasatan tersebut sepatutnya dilihat sebagai satu bentuk kerjasama antara dua institusi, bukannya campur tangan oleh satu institusi ke atas institusi yang lain. Kuasa SPRM ini tidak boleh dipertikaikan karena semua pihak sama ada dari badan perundangan, kehakiman, atau pentadbiran adalah tertakluk kepada sistem kes rasuah. Siasatan SPRM yang dianggap sebagian dari anggota badan pentadbiran ke atas badan perundangan atau kehakiman tidak boleh ditafsirkan sebagai satu campur tangan satu badan kerajaan ke atas badan kerajaan lain di bawah doktrin pengasingan kuasa. Majlis Peguam Negara tidak sewajarnya mempertikaikan kuasa SPRM ini. SPRM juga tidak memerlukan kebenaran ketua sesuatu cabang kuasa untuk melaksanakan siasatan ke atas anggota cabang kuasa berkenaan. Misalnya, SPRM boleh dipertikaikan karena semua pihak sama ada dari badan perundangan, kehakiman, dan pentadbiran adalah tertakluk kepada siasatan kes rasuah. Siasatan SPRM yang dianggap sebagian daripada anggota badan pentadbiran ke atas badan perundangan atau kehakiman tidak boleh ditafsirkan sebagai satu campur tangan satu badan kerajaan ke atas badan kerajaan lain di bawah doktrin pengasingan kuasa. Majlis Peguam Negara tidak sewajarnya mempertikaikan kuasa SPRM ini. SPRM juga tidak memerlukan kebenaran ketua sesuatu cabang kuasa untuk melaksanakan siasatan ke atas anggota cabang kuasa berkenaan. Misalnya, SPRM boleh melakukan siasatan ke atas seorang anggota Dewan Negara tanpa perlu kebenaran daripada yang di-Pertuan Dewan Negara. Demikian juga, SPRM boleh menyiasat seorang hakim tanpa memerlukan kebenaran dari ketua hakim negara. Walaupun demikian, SPRM tidak boleh menentukan persoalan sama ada Nazlan telah melanggar kode etika hakim atau tidak, karena ia adalah kuasa badan kehakiman. Oleh yang demikian, persoalan Peguam Najib Syafiq Abdullah yang dilaporkan menulis surat kepada Azalina Othman Said meminta Menteri Undang-Undang itu mengesahkan sama ada SPRM mendapati Nazlan berkonflik kepentingan ketika mempengerusikan kes SRC intensional atau tidak. Sewajarnya tidak perlu diberikan jawaban atau maklum balas. Maklum balas menteri yang mengesahkan persoalan itu tidak menepati prinsip penentuan bidang kuasa penentuan pelanggar kode etika hakim yang terletak di bawah kuasa badan kehakiman sesuai dengan perkara 125-3 Pelembagaan Persekutuan. Ringkasnya, kita mengharapkan semua institusi yang
mengurus keadilan dan undang-undang dalam negara, dapat mengendurkan perbedaan dan menamatkan pertikaian terbuka antara satu sama lain. Kecelaruan dalam menetapkan bidang kuasa boleh diatasi dengan komunikasi yang baik antara badan-badan yang terlibat. Rakyat tidak berminat untuk mengetahui siapa yang berkuasa untuk melakukan apa. Rakyat inginkan kerajaan yang cekap, adil, dan kukuh dalam mentadbir dan melaksanakan undang-undang bagi menegakkan keadilan serta menghapuskan penyelewengan. Kita mengharapkan pihak-pihak yang berwajib tidak mengelirukan rakyat dan memberikan message yang salah ke rakyat. Itu saja, sila layari Berita Harian untuk info lanjut.